اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدنا ولمشايخنا ولمن أحبنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. عفوك يا الله، عفوك يا الله يا رحمن، عفوك يا حليم، عفوك يا في المحيا والممات، في القبور عفوك، وفي الممات عفوك، وعن الصراط عفوك، وعن النشور عفوك، وعن الميزان عفوك يا غفور يا حليم. عند الحساب عفوك، عفوك يا حليم، عفوك يا رحيم. فإنك تقضي ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعالى. اللهم اجعلنا لك زكاني، لك شكاني، لك رباني، لك صفاني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا. عصيناك يا الله وأطعناك يا الله فشكرناك فإن عدنا إليك قبلتنا. رب كريم، رب شكور، رب غفور. ربي ما أحلمك، ربي ما أرحمك، ربي ما أرحمك، ربي ما أرحمك، ربي ما أرحمك، ربي ما أعلمك، ربي ما أحلمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله العالمين. قبل الله منكم ya karim. Okay, kita bersyukur pada Allah. Apa ni? Tuan-tuan diberi hari ni kita hari yang ke-70 ya. Tuan-tuan dapat dah selas orang 23 Midan. Saya pun dapat lagi. Belum ya? Okey. Tengok betul-betul ni kita ambil masa 10 minit. Tuan-tuan kena dapat yang ini. Di belakang dia ada exam. Kita bekerja pada helai yang 23 Medan. Dia panggil Al-Maidan An-Nahw. Ini disediakan oleh seorang pelajar kita. Medan pertama tu Medan Jar wa Majrur. Ikut kaedah kita, setiap kali kita berjumpa, insya-Allah kita akan lihat juga Medan pertama, Medan 2 Jar wa Majrur dengan mudhafun ilaih. Kita bekerja ke arah ini dan kita sekarang ni kita fokus ke arah 23 setelah kita belajar hampir 50 jam 50 kali 100 jam, dan kita fokus ke arah ini kerana kajian menunjukkan bahawasanya 23 item inilah yang lumrah, yang lazim ada dalam Quran. Kalau tak ada dalam 23 ni, maknanya dia akan ada dalam salah satu dari 23 ni. Ya, hari ni saya nak beritahu ya. Okey. Saya kata dulu, kalau tuan-tuan ada masalah, cari-carilah guru ajar, katakan Jar wa Majrur tak faham, cari guru ajar Jar wa Majrur. Cuma hari ni saya nak beritahu, nombor 1 Jar wa Majrur, tuan-tuan tu di sebelah tu isim saja. Ya, ingat kita punya awal-awal dulu jadual J6 dulu, ingat tak? Jadual J6 yang saya beritahu dulu, kalimah dalam Quran ada dhamir, ingat tak? Ada isim, ada fa'il dan ada haraf. Saya kata dulu 4 jenis kalimah. Dhamir di atas sekali, fa'il sebelah kanan, isim tengah dan juga haraf. Okey, ingat tu Saya nak tulis balik. Ingat lagi tak? Ni dhamir. Ya, ini fa'il, isim dan haraf. Ini ya. Okey. Jadi dia orang mengatakan bahawasanya dhamir ni dalam kategori isim lah. Dia buat isim. Tapi oleh kerana dia ni dominan, maka dia ni dia letak asing sebab dia boleh bercantum dengan semua tiga tu. Ingat dhamir Kalau boleh tuan-tuan luminate ni hantar kedai luminate supaya ini kita akan pakai. Jadi sekarang ni kita bekerja betul-betul fokus sehingga kita tamat kepada 23 ni. Dan setiap kali kelas kita hadir,
InsyaAllah kalau komputer kita jalan elok, kita akan tengok semua sekali ni, sikit-sikit, sikit-sikit, ya. Macam hari ni kita tengok juga Jar Majrur. Besok kita tengok lagi Jar Majrur, ya. Lusa Jar Majrur lagi. Sebab itu 5 perkara penting tu utama. Okey, saya nak beritahu nombor 1 Jar Majrur tulis untuk isim saja. Tulis di tepi tu isim, ya. Jadi tidak ada lain boleh masuk pada Jar Majrur melainkan untuk isim dan juga haraf. Isim dan juga haraf. Fi'il tak boleh pergi pada Jar Majrur. Isim dan haraf. Yang kedua, Jar Majrur mudhafun ilaih pun sama, isim dan haraf, ya. Maknanya fi'il tak boleh jadi mudhafun ilaih, ya, isim dan haraf. Yang ketiga, mubtada isim saja, dan khabar dia boleh jadi isim, boleh jadi fi'il dan haraf. Jadi mubtada isim saja, khabar boleh jadi isim, boleh jadi fi'il plus haraf, jadi khabar dia. Maksudnya setiap mubtada mesti isim saja, dan setiap khabar ada isim saja, ada isim dengan fi'il dengan haraf, dan ada juga fi'il dengan haraf saja. Jadi itu keputusan dia. Kemudian boleh kita pergi yang keempat, an dan saudaranya fi'il saja, iaitu fi'il an dan saudara fi'il saja. An ini untuk fi'il saja, ya. Dia boleh jadi untuk fi'il madi dan mudhari'. An madi boleh, tapi tuan-tuan sabarlah, ya. Ini an maknanya bahawa dia selalunya pada fi'il mudhari'. An yaz haba, betul tak? Betul tak? Dia jadi mansub, betul tak, betul. Untuk fi'il mudhari'. Jadi ingat tak, untuk fi'il mudhari' dia tujuan dia untuk memperkuatkan daripada tak ada an. Kalau yazhabu tu dia pergi, kalau an yazhaba dia pergi, bahawa dia pergi. Jadi majoriti an untuk fi'il mudhari'. Kalau kita berjumpa an untuk fi'il madi macam an zahaba, dia ni bukan untuk memperkuatkan. Kadang untuk fi'il amar ada, kalau jumpa an lepas an fi'il amar ada, tapi dia untuk fi'il, tak ada isim. Kalau macam an zahaba ni, dia peranan dia IE dalam bahasa Inggeris, to explain further, ataupun dia kata li tafsir. Apa ni li? Tafsir itu maknanya untuk menjelaskan. Li tafsir untuk menjelaskan. Ya, untuk menjelaskan. Nanti kita jumpa. Cuma tulis aja. Kalau an untuk fi'il madi, dia tidak berfungsi macam ni. Cuma dia berfungsi untuk explain further, untuk menerangkan dengan lebih jauh idea sebelum tu. Ya, dalam bahasa Inggeris dia kata IE, that is. Okey, kita jumpa nanti insya-Allah, ya. Lepas an ni dia mesti Fi'il mudhari'. Bagi atas. Menasabkan fi'il. Kalau fi'il madi dia jadi an, bukan dia tak boleh nasab. Sebab fi'il madi dia mabni, dia tak boleh nasab. Jadi bila dia mabni, guna an itu untuk tafsir, untuk menjelaskan sebelum tu. Macam dalam bahasa Inggeris fi'il mudhari' dia main peranan menasabkan, ya. Okey, inna wa akhawatiha. Inna ni untuk isim, untuk isim. Inna dia ada dua komponen. Satu isim inna, betul tak? Yang kedua khabar inna. Ya, inna, ya, innallaha. Ini kita kata isim inna, betul tak? Innallaha.
Dan khabirum bima ta'malun. Ini sebagai contoh sebagai contoh. Jadi khabar dia, ini khabar inna. Ini khabar inna. Tengok sini. Isim inna tak boleh lain melainkan isim saja. Tak boleh lain. Tapi khabar inna boleh isim. Ini isim. Boleh jar majrur. Ini jar majrur. Dan boleh fi'il. Ini fi'il. Jadi untuk khabar inna ada isim, ada jar majrur, ada fi'il. Okey, sama ataupun dia combine semua. Ini sifat dia. Dia combine semua. Khabar inna dia boleh jadi isim saja. Boleh? Umpamanya ni. Dan ini innallaha, ini isim inna, dia mesti isim saja dan isim dia mesti bagi atas. Okey. Alimun, ini isim saja. Alimun, Allah itu maha mengetahui. Isim inna baris depan, khabar dia baris, isim inna baris atas, khabar dia baris depan. Isim inna mesti isim saja, tak boleh lain. Tapi khabar dia boleh jadi isim saja, seperti ini, boleh jadi haraf jar saja, seperti innallaha, nampak tak? Fis sama, sebagai contoh Allah itu di langit yang tinggi, sebagai contoh tapi Allah tidak ada tempat. Sebagai contoh jar wa majrur, ataupun jar wa majrur, ataupun fi'il saja. Innallaha ya'lamu, fi'il saja. Allah tahu. Allah tahu. Ya'lamu, nampak ni? Puan boleh nampak ni? Ya'lamu fi'il mudhari' tak? Ma haraf tak? Haraf tak? Haraf ma fi ja tak? As-sudur majrur tak? Majrur tak? Jadi itu saya nak beritahu, komponen khabar inna boleh jadi isim saja, jar majrur saja, fi'il campur dengan ini semua. Tak semesti. Fi'il saja. Fi'il madhi ada? Fi'il madhi ada? Ada fi'il madhi. Jadi berasaskan 23 ni, hari ni kita nak letak ciri-ciri dia. Jadi bila kita jumpa nanti dalam Quran selepas inna, kita kenal saja. Bila jumpa inna, isim inna mesti baris atas walaupun dia duduk jauh. Khabar inna mesti baris depan walaupun dia duduk dekat dengan inna. Boleh faham tak? Innallaha mesti baris atas sebab Allah ni berubah. Yang alamu ni tak boleh kata apa, dia mesti yang alamu sebab dia tak ada an, tak ada apa benda, tak ada lam, mesti bagi depan yang alamu. Ma ni dia mabni, betul tak? Fi ni mabni, sebab tak boleh kata puwa fi. Sudu ni mesti majrur sebab dia jar majrur. Jadi kita kata jumlah daripada fi'il, haraf jar, majrur, duduk tempat rafa', dia jadi khabar inna. Mana duhul la ni dia duduk fi mahalli raf'in khabar inna. Tak apa, kalau tak dapat pun tak apa, dengar cukup. Betul. Teori kita ni yang penting dengar. Diam pun tak apa, yang penting dengar. Itu yang istimewanya, betul. Sebab teori dia selain daripada mata kepala kita, ada lagi mata kepala lain yang sentiasa mendengar, iaitu mata hati. Sebab itu kalau tidur pun hati boleh dengar lagi. Kalau tak percaya, cubalah tidur ramai-ramai. Okey, ini kita pergi kepada tajuk yang ke-6. Yang ke-6 ya. Kita ambil surah Al-Baqarah. Okey, Al-Baqarah. Tajuk ke-6 dia kata jumlah fi'liyah, iaitu bermula dengan fi'il. Tabda' tu dalam Quran tu, tabda' tu begin with fi'il. Okey.
Di sini tidak ada jumlah fi'liyah sebab semuanya isim dan haraf. Betul tak? Ya. Yu'minun, ini jumlah fi'liyah. Okey, boleh tengok sini? Ini yu'minun, jumlah fi'liyah. Jadi tuan-tuan kena tulis nombor 6 tu fi'il saja. Fi'il madi, mudhari' atau amar saja. Yu'minun jumlah fi'liyah. Ya. Jadi di dalam ni jangan lupa, di dalam ni ada fa'il, iaitu fa'ilnya adalah hum. Hum, ya. Jadi maksud dia mereka semua beriman dengan perkara raib. Wa yuqimun, ini jumlah fi'liyah. Wa yuqimun, ya, jumlah fi'liyah. Maksud jumlah fi'liyah, walaupun dia satu perkataan, tetapi di dalam tu ada pelakunya, iaitu orang yang melakukan, orang yang mendirikan solat sini hum. Okey, di sini tak ada jumlah fi'il, ini isim, ini haraf semua. Razaqnahum. Tuan-tuan, razaqnahum. Razaq fa'il madi, dalam tu ada fa'il na, betul tak? Hum mudhari'. Boleh? Razaqnahum, razaqna, kami memberi makan, hum, mereka. Jadi walaupun satu perkataan, tapi ini kira-kira complete sentence. I've given them food. Ya, dalam bahasa Inggeris I've given them food. Dalam bahasa Arab razaqnahum, kami beri mereka makan. Dan ini lagi jumlah fi'liyah, yunfiqun, mereka membelanja. Kami beri kepada mereka, mereka belanja balik. Mereka membelanja balik. Jadi jumlah fi'liyah di sini 1, 2, 3, 4 dalam satu ayat saja. Yang pentingnya kita kenal tak itu fi'il. Kalau kita kenal, that's jumlah fi'liyah, walaupun dalam satu ayat. Okey. Ya? Satu perkataan saja dia anggap jumlah. Ya, dia anggap jumlah. Tapi bukan jumlah yang understood. Dia masih kata jumlah. Datuk, dia masih kata jumlah. Ya? Jumlah. Tapi berbeza dengan phrase. Ya, phrase ni langsung tak faham. Ya, macam fish syajarah, itu phrase di pokok. Tapi kalau dia kata yu'minun, mereka beriman, itu tapi tak tahu, tak understood. Ya, dia anggap jumlah yang tidak difahami, tapi jumlah. Okey. Okey. Yang ketujuh, kita yang ketujuh, tuan-tuan. Jumlah fi'liyah tu fi'il saja. Yang ketujuh, tabi'. Kita dah belajar tabi', ada ataf, ada taukid, ada na'at, ada badal. Okey. Kalau ataf ni, tuan-tuan, ada dalam tu ada fi'il. Dalam tu ada fi'il. Kalau taukid, semuanya isim. Na'at isim, badal isim. Tuan-tuan tengok, wal alladzina yu'minuna bil ghaibi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna, mereka yang beriman dengan ghaib, dan ini ataf, huruf ataf, dan lepas ataf ni fi'il. Jadi ataf boleh pada fi'il dan boleh pada isim, dan ataf boleh pada fi'il madi, mudhari' dan juga amal. Ya, amal. Bila ada waw, dia boleh pakai belaka. Pada isim boleh, pada fi'il boleh, dan pada haraf boleh. Jadi tuan-tuan tulis untuk tabi' ni ataf fi'il. Tulis fi'il. Yang lain-lain tu isim. Badal tak ada fi'il kan? Isim je kan? Na'at pun begitu juga. Macam mana token na'at? Ada tak untuk fi'il na'at? Tiada kan? Tiada. Nanti aku tak tanya dia tu, ustaz tak tanya pun saya. Tak tanya pun saya. Betul eh? Okey. Nah dia. Okey. Jadi tuan-tuan cuba tengok berapa dah ada fi'il? Berapa dah ada fi'il? Daripada mubtada' khabar ada fi'il kan? Inna pun ada fi'il kan? An ada fi'il kan? Inna pun ada fi'il kan? Jumlah fi'il ada fi'il kan? Tabi' ada fi'il kan? Okey, right. Ayat nahi
Yang ke-8 tu ayat nahi, umpamanya la ta'kulu. Tegah tak tu? Jangan kamu makan. Itu fa'il tak? Ayat nafi, la yu'minun. Ayat nafi. Okey? Lepas tu ayat amar. Ayat amar, wa'mur. Itu semua ayat perintah. Duduk pada nombor 8. Tuan-tuan tulis di situ perkataan perintah. Ya, sempit sangat ruang tu. Perintah dan semuanya yang terlibat fi'il. Ya. Nombor 8 tu kita telah boleh mengeluarkan hukum, insya-Allah. Ya. Nombor 8 kita telah boleh mengeluarkan hukum, insya-Allah. Okey. Jadi ayat nahi umpamanya, ya, la ta'kulu amwalakum bainakum. Itu ayat nahi. Nahi itu artinya menegah. Ini hukum, la ta'kulu, jangan kamu makan harta kamu dengan cara batil, ya. Ya. Okey. Ya, ni. Ya. La ta'kulu. La ta'kulu, ya. Ni ta'kulu. Okey ni. Kulu. Ya. Ni kalau dia single, la ta'kul. Ini amar. Ini amar. Ya. Kalau nafi, la yu'minu. Ini mesti bagi depan. La yu'minu ahadukum. Tidak dikatakan kamu beriman sebaiknya kalau kamu masih lagi membenci antara satu sama lain. Ya, kalau jamak, la yu'minun. Banyak tak perkataan la yu'minun? Dia masih ada bagi depan dan masih kekal waw nun. Kalau dia mesti dalam keadaan marfu'. Okey. Okey. Ayat satu amar, ya. Ayat yang ketiga tu amar. Ini nahi, ini nafi, dan ini amar. Wa'mur ni mati, ya. Wa'mur ahlaka bis-salah. Suruhlah ahli kamu, keluarga kamu dengan mengerjakan sembahyang. Wastabir. Dan bukan suruh saja, kena sabar suruh. Ya, kena sabar suruh. Kena sabar suruh. Kalau suruh sekali tak cukup, suruh banyak kali, sampai 100 kali. Lama-lama dia lekat. Kalau nahi, dia mati. Kalau nafi, dia hidup. Tapi kalau amar, kita nak menyuruh orang, tak boleh suruh dengan ayat mudhari' ataupun ayat lain, melainkan dengan ayat amar. Nama pun fa'il amar. Ya. Kalau saya kata kat Dr. Wi, kum tu makna bangun, fa'il amar. Kalau kata la takum, jangan bangun. Betul tak? Macam Nabi kata sumu, puasalah kamu. Maknanya sebab dia suruh. Biru'yatihi, kalau nampak anak bulan. Wa aftiru, dia mati tu, dan berbukalah kalau nampak, ya, kalau sampai waktu berbuka. Wa aftiru. Kalau ayat perintah ni dia fi'il amar dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ayat amaran, larangan. Perintah amar. Jadi setiap ayat perintah yang kita jumpa, itulah hukumnya. Jadi bila kita deri ayat perintah, kita akan tengok hukum dia. Jadi sebab tu kita akan pergi kepada medan 8, mana medan hukuman. Medan hukuman dan larangan serta tegahan. Ya. Kalau tengok di sini, yu'minun adalah tak? Adalah tak? Tak ada kan? Mana ini lebih ayat suruhan, positif. Tapi bukan ayat perintah. Dia kata open statement. Orang-orang yang beriman, itu dia, dengan apa yang diturunkan kepada engkau. Tengok ni. Ya. Tengok ni, ya. Ada tak la yu'minun? Okey. Okey. Ni la ya'lamun. Nampak tak? Ini ayat nafi. Maknanya orang-orang tu, orang yang bodoh tu, macam mana kita cakap pun mereka tetap tidak mengetahui. Ini ayat nafi, deny, tak tahu, tak boleh buat. Bila ayat nafi, dia masih lagi marfu'. Ya, tanda marfu' dia waw nun. Okey. Tengok ni. Okey. Okey. Okey.
La yarji'un, mereka tak kembali. Ini ayat nafi. Mana no? La yubsirun, mereka tak nampak. Masih lagi marfu'. Okey? Tengok ni. Kita akan jumpa nanti. U'budu, ini fi'il amar. Sembahlah. Ini amar. Maksudnya amar, suruh. Sembahlah Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu. Okey? Ini suruh. Jadi segala suruhan dia pakai dengan fi'il amar. Nama pun fi'il amar, instruction. Jamak lah pasal waw. Kalau dia mufrad, U'bud. U'bud. Ya, bari mati. Ya. Jadi u'budu ni bari mati dia apa dia? Buang nun. Buang nun. Jangan lupa buang nun ganti. Ingat tu. Sebab tu saya kata suruh kata 1000 kali. Buang nun ganti. Buang nun ganti. Jadi kalau kata ini tak lepas, kata kat rumah. Itu yang katakan kena hafal tu. Ada home tu kan? Ada. Dalam tu bukan home lagi, doktor, antum. Bila fi'il amar semuanya anta. Sebab fi'il amar ada 6 saja. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antum. Kita tak boleh arahkan orang yang di luar daripada kita. Macam saya nak arahkan Dr. Nawi tak di sini. Ta'al izhab, boleh tak? Tak ada. Kena kat sini kan? Sebab itu fi'il amar untuk 6 yang depan tu ya. Okey, boleh? Okey. Sekarang ni kalau dari segi teori pembelajaran, tuan-tuan dah turun bukit dah. Turun bukit Maxwell. Ya? Ya? Naik jeep. Saya tak sebut naik jeep tu. Dah turun bukit dah. Tuan-tuan, I want to remind you many time, sabar. InsyaAllah dapat. Yang nak mendapatkan tu bukan saya, tapi Allah. Ya, kerja tuan-tuan, datang je, tunggu je. Penat tidur. Ya. Penat tidur. Saya tengok dalam YouTube kita dah meningkat 1000 berapa ratus? 1200 biar daripada 800 orang. Ramai orang nak belajar kan. Sebab ada kempen. Kempen ni saya tak beritahu hadiah dia. Hadiah dia kalau siapa dapat 1000 pelajar, hadiah dia buku ni satu. Buku hijau satu, free. Bersama dengan belanja pos. Ramai orang nak 2000, nak 2 buku, satu suami isteri. Betul tak? Tapi tak wawa lagi. Kalau wawa nanti takut Haji Sahak dia berumrah. Okey, gembira. Okey, tuan-tuan. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni mangsa. Mangsa. Jadi setiap yang jadi maf'ul jadi mangsa mesti isim. Okey. Jadi tulis di situ isim. Jadi jangan lupa maf'ulun bih ada 4. Satu maf'ulun fi. Yang kedua maf'ul li ajli. Yang ketiga maf'ulun ma'ah. Ya. Yang keempat maf'ulun bih lah. Okey. Ini pun kita dah belajar dah. Hari ni kita tak nak sentuh dengan detail. Hari ni jangan risau tuan-tuan apa. Tapi pernah dengar tak? Ya? Ada. Dia maf'ul mutlak sama. Yang bunyi maf'ul depan tu member dia lah. Okey, member dia lah. Okey, dia boleh jadi sebahagian besarnya isim. Dan yang bukan isim tu kalau fi mahali. Tuan-tuan tulis je lah isim. Ya, Sekarang ni. Okey. Maf'ulun bih. Tuan-tuan tulis maf'ulun bih, maf'ulun fi, maf'ulun li ajli, maf'ul ma'ah. Ada Dr. Wi ingatkan saya, maf'ul mutlak. Mutlak tu maf'ul yang dia mutlak lah, macam air mutlak tu, maf'ul yang paling mutlak, yang paling benar Salin dulu. Sudah? Ya? Li ajli. Li ajli tu kerana. Macam saya kata, saya datang ke majlis ni kerana menghormati tetamu. Itu dia maf'ul tu. Ya? Itu jar majrur. Li itu kerana. Ya? Yang kelima. Maf'ul mutlak. Macam saya kata tadilah, saya datang ke masjid ni kerana menghormati Ramadan. Okey. Tuan-tuan, jangan risau lagi yang ke-9 tu. Kita dah belajar, nanti bila kita ulang balik. Sebab hari ni kita nak ulang balik satu tajuk yang penting, iaitu nombor 17.
Itu isim isyarah dan isim mausul. Dr. Nawi Datuk kata jangan tambah lagi. Nak macam mana? Tambah memblok satu aja. Dah, dia maksud yang lain. 4 dah cukup, apa nak tambah lagi? Aduh. Okey. Ya? Okey. Ya? Okey. Alhamdulillah. Yang ke-10 huruf nida. Huruf nida ni tak banyak. Huruf nida ni semua isim. Isim, ya? Isim. Tulis isim. Isim, ya? Isim. Kemudian istisna, isim juga. Yang ada, yang selepas illa, selepas ghairu, ma fi qalbi ghairullah. Betul tak? Apa ni ghairu? Selain. Khala, sama juga. Selain. Ada, sama juga. Selain. Hasya pun sama. Tapi bila dia guna hasya, bila dia guna ada, nanti kita jumpa. Itu kena detail lah. Tapi dia tu nama. Okay. Yang ke-12, qad dengan walaqad. Itu semua fa'il. Ya. Itu semua fa'il. Istisna tadi isim. Dah tengok ke? Isim. Ya. Isim, ya. Lepas tu qad walaqad. Jadi bila kita drill Indian ini, kita akan jumpa dia. Sin wa saufa ni untuk fa'il mudhari'. Ya. Sin wa ya ni sawa. Sin wa ya. Siwa. Kalau sawa tu sama. Kalau siwa tu selain. Siwa. Siwa tu maknanya selain. Sama dengan ghairu. Sama dengan illa. Tapi bila dia guna berlainan tu, ada sebab dia. Selain. Kalau sawa tu sama, macam khatul istiwa kan. Siwa artinya selain. Tuan Haji Sah, ada tak apa tu program bila kita taik siwa keluar habis? Ada? Nanti Tuan Haji tolong lagi. Taik illa keluar habis. So kita akan lihat the difference between illa and siwa. Both same name, same function. Kecuali bila masih digunakan. Macam tadi an dengan an pada fa'il mudhari'. Okey. An pada fa'il mudhari' untuk memperkukuh. An pada fa'il madhi untuk explain further. Okay. Biasanya ulama tafsir je yang tahu ilmu ni. Jadi tuan-tuan semua ni akan jadi ulama tafsir. Kata je yes. Kalau kata no pun tak ada dapat apa-apa. Betul tak? Kalau kata yes, insya-Allah. Entah sendiri kan? Ya? Ya. Ya Allah. Tan Sri kata ulama tafsir tapi dia specialize in na'at. Orang yang dapat PhD tu, ingat ilmu dia luas ke? PhD na'at. Mana makin luas, makin tinggi, makin menjurus. Betul tak? Betul tak? Ada orang tu buat PhD huruf jar saja. Mana lebih baik aja Tan lagi? Na'at lebih banyak lagi tahu. Ni huruf jar sebiji je. Betapa luasnya ilmu Allah. Okey. 13 sin dan saufa. Dua-dua memberi makna akan. Tapi ini dipakai kepada fi'il mudhari'. Ya, kalau sin segera, kalau saufa lambat. Ya, kalla saya'lamun. Mereka akan tahu segera. Summa kalla saya'lamun. Segera akan tahu. Kalla saufa ta'lamun. Mereka akan tahu juga nanti besok mati. Kalau di dunia ni mereka tak merasa, di akhirat mereka akan rasa. Mana lama akhirat dengan dunia? Akhirat lama sikit. Jadi sin tu dunia. Mana orang-orang yang konsepnya mudah saja. Orang-orang yang diuji oleh Allah ni, di dunia dia akan rasa nikmat dia kalau dia sabar. Mana kalau tidak pun di akhirat dia akan rasa. Janganlah kita gelisah bila kita dapat ujian yang
yang berat-berat dari Allah kan. Terimalah ujian tu. Okey. Ujian tu yang perlu kita takut. Ujian tak takut, ujian dalam kelas ni. Okey. Yang ke-14, mustaqbal tu masa depan. Masa depan yang dekat. Al-qarib tu yang dekat. Al-ba'id tu yang jauh. Yang ke-14, ayat syarat dan jawab syarat. Ayat syarat dan jawab syarat ini kepada fi'il saja. Ayat syarat dan jawab syarat ini kepada fi'il saja. Adik-beradik dia ada 6. Kepala dia adalah in. Okey. Betul? Kita masuk dia sebagai satu medan, iaitu in. In ayat syarat, jawab syarat. Ayat syarat, jawab syarat. In ni dipanggil conditional. Conditional. Conditional ni syarat. In ja'akum fasikum binaba'in. Itu kalau datang kepada kamu satu berita yang sama-sama, fatabayyanu, itu jawab dia. Syaratnya, kalau datang berita fatabayyanu, maka wajiblah kamu mendapat penjelasan. Tak boleh kamu terima bulat-bulat berita tu hatta sehingga kamu mentaati orang-orang yang bodoh yang membawa berita itu. Ini dia refer kepada fitnah lah. Kalau fitnah yang kita dengar daripada seorang, jangan dengar, jangan simpan fitnah. Orang yang simpan fitnah, dia cepat mati. Sebab kalau dia tak mati, dia sebar fitnah tu menyebabkan banyak dosa orang lain lagi. Jadi Tuhan matikan dia supaya dia. Jadi kalau ada fitnah takut mati, jangan simpan. Jadi jangan dengar. Okey, boleh tak? Okey. Jadi jangan tengok orang mati tu ni sifat fitnah ni, jangan. Itu. Tengok langgar ni banyak fitnah tu, jangan. Maksud dia fitnah tu lebih baik mati daripada simpan dia. Sebab tu fitnah ni lebih berat dari mati. Itulah. Ya, dalam satu ayat. Dia tak boleh jauh. Dia mesti dekat. Jawab dia pa. Dia majoriti jawab dia dengan pa. Jika datang kepada kamu, maka kamu hormatilah dia. Pa. Syarat tu mana conditions. Adik-adik tu lah. Ya. Adik-adik syarat. Innama, izma, laula, lauma, imma, itu semua alat untuk syarat. Okey. Ya. Dia jawab ada ikut dia lah. Akan tak ada. Tak boleh kalau bagi jawab banyak. Nanti pakar rujuk kita akan keluar semua yang syarat-syarat, jawab syarat. Kita akan jumpa Tan Sri, mudah je. Yang pentingnya bila kita jumpa ni, bila jumpa in, izma, law, maka kita akan tahulah dia apa jawab dia. Macam saya kata, law tazhab, azhab. Kalau awak pergi, saya pergi. Kalau kita guna law tak ada jawab, no meaning. Kalau awak makan, kalau awak kuat minum, kalau awak tidur cepat, no meaning. Kalau makan banyak, tidur kuat, mati cepat. Itu mati cepat tu jawab. Ya? Fa'il. Selalunya fa'il. Sebab tu saya kata dia fa'il. Ya. Macam dia kata laula, apa maksud laula. Ada tak laula? Laula anta. Mana laula anta? Kalau tidak awak, tidak adanya awak, lamah tadaina wala sallaina wala sumna. Maknanya kalau tidak adanya awak ya Rasulullah, kami pun tak semayang. Itu jawab dia. Kami pun tak puasa, kami pun tak kenal Allah, kami hidup dalam jahiliah. Itu jawab dia. Jadi itulah maksudnya condition, syarat dan jawab. Ya? Jelas tak?
Oh, jadi banyak kita buka Quran. Jadi bila kita buka Quran besok, tengok kata in nama, itu Medan 14. Kita akan pergi Medan 14 sampai pengesut yang ke-100. Agaknya Medan yang ke-100 ni kita di Mekah dah pula. Lesson last sekali. Either or tu dia lebih kepada pilihan. Ya, yeah? If you go, I go. If I jump, you jump ya. Saya dulu pergi saya bila cerita I jump tu saya ingatlah. Saya dulu pergi kursus pengetua-pengetua yang umurnya 50 ke atas belaka. Tahu tak apa yang naik pondok turun tu? Roller coaster. Tapi itu tak juga. Yang turun daripada tempat tinggi tu turun bawah tu, abseiling apa benda? Flying fox lah. Yang paling takut sekali saya kata aku mati padan aku, ya Allah. Kita kata gini, kalau kuasa Tuhan nak mati juga kan. Dia sambil-sambil dia ikat tali saya tu, dia tanya, Tuan berapa anak semua, berapa cucu, rumah dia. Sudah tengok kau. Aduh, lepas tu nak naik lagi. Ada orang fobia dengan tinggi, ada tak? Ada. Naik KLCC tak nak turun. Bukan tak nak turun, apa sedap. Tuan-tuan pernah naik tak apa tu Petronas Kelak tu kan? Dulu saya ada kelas kat sana, jadi naiklah makan minum sedap tu kan. Tapi belajar tak masuk juga sebab makan sedap. Petroleum Kelak. Orang Petronas tahu kan? Okey tuan-tuan. Okey, lepas tu yang ke-15, ayat fa'il lazim. Fa'il lazim ni fa'il yang tak ada mangsa. Pernah dengar tak lazim mutaaddi? Pernah dengar tak? Ada ajar pun. Jadi siapa yang buat tajuk lazim mutaaddi? Jadi kita tengok nombor 15 tu fa'il, nombor 14 fa'il, nombor 13 fa'il, nombor 12 fa'il. Banyak tak fa'il? Apa guna kita masuk banyak fa'il? Sebab dalam fa'il tu ada hukum. Hukum tak duduk pada haraf, hukum duduk pada fa'il. Hukum duduk pada fa'il. Hukum tak akan duduk pada haraf, kerana haraf tu dimabni. Hukum duduk pada fa'il, dan bukan pada fa'il madi, tapi pada fa'il amar dan fa'il mudhari'. Hukum ni ada dua, hukum suruh, hukum larang. La ta'kulu, larang. Ya, kalau suruh, wa'mur, buat, suruhlah keluarga kamu semayang kan, itu suruh. Jadi tuan-tuan mesti pegang tu. Larangan pada fa'il mudhari', suruhan pada fa'il madi, pada fa'il amar. Ya, dan suruhan tidak ada pada haraf. Haraf hanya penyedap ayat saja, ya, untuk mencantikkan ayat. Haraf ni diibarat bintang-bintang di langit, ya. Bulan dan matahari serta cakrawala yang besar-besar tu dianggap fa'il dan juga isim. Itu contoh yang boleh kita main-main lah. Okey, yang ke-16 huruf istifham dan jawab dia, dan haraf jawab, ya. Jadi yang ada hamzah, ada hal, ada bala. Hamzah ni adakah, semua makna sama. Hamzah adakah, hal adakah, bala, bala ni definitely yes, ya. Naam, ya. La, tidak. Kalla, sama juga. Kalla saya'lamun, yes it is. Kalla ni macam yes it is, dia akan tahu, ya. Bala, bala ni definitely yes, bahkan semua maknanya positif. Yang paling kecil sekali hamzah lah. Hal, bala, naam kan, semua ya. Jadi tuan, jadi hamzah istifham ni, huruf istifham ni dia ada pada fa'il dan juga isim. Kadang-kadang dia juga ada pada haraf. Dia makan tiga-tiga tu, ya. Pada dhamir kadang-kadang. Dhamir dia ada pada empat-empat ni. Dia total ni empat ni. Dia punya kunci dia empat saja. Okey. Yang ke-17
Yang ke-17 isim isyarah dan isim mausul. Okey, kita tinggal dulu yang ke-18 hingga 23. So kita pergi hari ini kepada isim isyarah dan isim mausul. Okey. Yang itu tinggal dulu ya. Cik cari sama-sama. Hari ini nak belajar. Ya, cik cari. Okey. Dan isim isyarah dan isim mausul. Pada tidak hari ini mungkin jangan jawab sangat kerana sebab 9.45 kita ada meeting. Oh, okey, tak apa. Beri remind saya. Okey, cepat. Okey. Tak apa, terima kasih banyak. Okey. Tuan-tuan, isim isyarat. Ingat lampu isyarat. Selalu cerita lampu isyarat, orang tanya kita, lepas merah apa? Lepas merah saya tak tahu, saya jalan dah. Lepas apa? Lepas hijau. Lepas hijau apa? Jalan. Cerita tu kan. Dia pergi tanya, lampu isyarat 3, merah, kuning, hijau. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau jalan. Lepas hijau apa? Lepas hijau saya tak tahu, saya dah jalan. Aduh. Akhirnya dia fail. Betul? Okey. Walaupun kita dah belajar, tapi saya nasihatkan tuan-tuan, please ready with new page. Ya. Dan please write today's date. Ya. Hari ini kita belajar tentang isim isyarah. Macam kita belajar baru. Isim isyarah senang saja. Haza kalau lelaki, hazihi perempuan. Haza. Ya, kalau macam Prof Jun, hazihi. Haza Abdullah. Ya, hazihi Junaidah. Ya. Haza Dr. Nawi. Hazihi Datin Paduka. Betul tak? Apa beza tu? Lagi perempuan. Main lah. Okey. Okey. Zalika Datuk Sam. Apa dah beza? Tilka Datin Seri. Nampak tak? What's the difference? Zalika Datuk Safsuddin. Tilka Haza Hazi. Yes. Nampak tak beza tu? Okey. Itu yang 4 yang banyak tu. Ya. Haula. Haula. Ya. Ulaika jauh. Okey. Nampak tak? Itu sebab kita dah belajar. So kita kena ngajar cara kawan dah belajar kan? Boleh kan? Okey, now kita tengok ni. So kita akan cari haza hazi. Tuan-tuan, ini isim isyarat. Okey, isyarat tunjuk. Okey, isim isyarat dalam Quran, ya, dia ada, inilah salah satu sebab bahasa Arab ni susah, sebab dia ada muzakkar dan ada muannas. Hari ni 20 ini. 21. 21 Julai. 21 Julai ni, 21 bulan ni, siapa yang paling happy sekali bila sampai 21 bulan dalam dunia ni? Siapa yang paling gembira sekali bila sampai 21 bulan? Datuk tak payah gembira. Orang lain tu. Orang pencen lah. Belum pencen lagi dah tahu. Ada pencen. Dapat dah pencen. Okey. 21 dah masuk pencen dah. Itu jangan salin jangan tulis. Itu sisipan dia. Okey kan? Isim isyarah. Kalau laki-laki, haza Abdullah. Kalau perempuan, hazihi Junaidah. Ya, katakan ya. Junaidah. Perempuan. Salah satu sebab bahasa Arab ni susah, dikatakan susah sebab dia ada lelaki, perempuan. Okey?
Dan sebab kedua, ingat, lepas haza mesti isim. Sebab kedua dia susah sebab dia ada dual. Ada? Betul tak? Betul, ada dual. Ada dual kan? Ada dual. Ini belum lagi. Ini baru lelaki perempuan. Dua. Okey, dua. Kalau dua, haza ni. Haza ni Ali wa Ahmad. Tengok. Kalau laki-laki haza ni. Okey. Kalau perempuan hatani Fatimah wa Rahmah. Ya, tiga-tiga. Jadi tuan-tuan, ingat. Jadi isim isyarah semua ni jadi mubtada. Ya, ini jadi mubtada. Ini jadi khabar. Jadi ini kita kembali balik kepada medan 3. Ingat tak medan 3? Mubtada dan khabar. Jadi mubtada tu semuanya isim, termasuk isim isyarah. Dia akan pergi ke situ pula, dia integrated. Okey. Okey. Jadi punca bahasa Arab ni complicated sebab inilah. Satu, dan sebab ini. Okay. Dan yang ketiga ni semua bahasa ada. Dia panggil haula. Haula ni ramai. Macam ana Abdullah, haza Abdullah, hazani Abdullah wa Dr. Nawi, haula kullu. Ini semua tulab, pelajar kui. Dulu orang tanya saya, kui tu kui apa? Ingat saya jual kui. Tuan Haji Sahak lah yang mulakan cipta tu. Dia ada kui dah. Haula muslimun. Mereka itu adalah orang Islam. Ini ramai, ini pun ramai. Kalau kata haza muslimun, salah. Kalau kata haula Abdullah, salah. Kalau haula mesti ramai, jamak. Dan mesti jamak. Jamak muzakkar salim tak apa. Jamak apa tu muannas salim pun tak apa. Kalau perempuan, haula juga. Haula'i muslimat. Muslimatun. Dua-dua mesti bagi depan. Ini bagi depan, ini bagi depan. Okey, tahu nampak tak? Isim isyarah. Yang ini ni dia kata untuk qarib. Untuk qarib, dekat. Jadi kita bukan nak mengajar tentang isim isyarah saja hari ni. Kita just nak acknowledge tuan-tuan puan bahawasanya lepas haza ni isim. Kita tak fikir apa dia sebelum, kita fikir apa selepas. Ya? Qarib mana dekat. Mana kalau kita nak isyarat yang dekat, kita pakai haza. Kalau perempuan, hazi. Kalau apa tu ramai, haula. Laki perempuan pun boleh. Jadi dalam Quran banyak tak haula? Kalau banyak, itulah dia isim isyarah untuk qarib bagi laki-laki dan perempuan. Selalunya bila Tuhan tunjukkan tentang apa tu watak orang-orang yang beriman, dia pakai haula umuqra'u kitabiyah. Ya. Nanti kalau Tuan Haji Sahab boleh keluarkan haula saja. Tengok. Bila kita jumpa haula dalam Quran, maka dia ni menunjukkan dekat. Dekat tu bukan saja di dunia, berhampiran kita, jiran kita. Ya. Tuhan dah sebut 1100 tahun dulu dah bagaimana kita menjaga jiran tetangga kita kan. Bulan puasa ni patut kita kena rapat silaturahim. Ya, beri makan jiran kita. Jalan yang jauh, jalan yang dekat kan. Okey, nampak setakat ni? Okey, now kita move kepada yang ba'id. Ini yang qarib, yang jauh pula. Okey, jauh Okey, isim isyarat juga. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan sabarlah, nak dapat dah ni. Saya nampak dah cahaya tu dah dekat dah. Ya. Betul. Mak bapak ni biasanya kan, dia nampak watak anak dia kan. Dia nampak bakat dia kan. Tapi yang tak nampak anak tu. Betul tak?
Tapi ini bukan mak bapak, anak bapak. Betul tak? Okey, sekarang ni qarib ya. Kita nak tengok ba'id. Ba'id. Ba'id mana ba'id? Jauh. Ba'id jauh. Jauh ya. Yang jauh pun begitu juga. Yang jauh ada muzakkar dan ada muannas. Macam yang jauh dia kata tilka rusulu faddalna. Jauh tak? Alif lam mim. Cuba baca alif lam mim. Zalikal kitab. Zalikal kitab. Zalikal kitab. Zalika jauh tak? Jauh. Maksudnya zalikal kitab alif lam mim, itulah kitab. Itulah kitab tu bukan kitab ni. Yang depan kita ni ini hadis. Ini hadis bukan qadim. Yang qadim tu yang ada di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz jauh tak? Jauh. Jauh. Jadi itulah dia patutnya alif lam mim zalikal kitab. Zalika tu mim sangat-sangat jauh. Tak boleh nak pergi pun manusia. Tempat itu hanya nama pun jauh. Dia panggil apa tu? Zalikal kitab. Zalikal kitab. Okey, kalau lelaki zalika. Zalika Muhammadun. Zalikal kitab. Zalika Muhammadun. Sama juga. Ya. Zalika. Kita buka saja zalika memang untuk jauh. Jadi hari ni bila kita buka saja zalika, haza, haula, memang isim isyarah. Ini untuk jauh, ini untuk dekat, ini untuk jauh. Zalika. Zalika ya. Cuba sebut zalika. Kita kata demikianlah. Maksudnya terjemahan dia tu bukan kata salah, tapi terjemahan dia tu zalika tu benar. Demikianlah nu yang jauh nu. Zalika dinul qayyim. Demikianlah agama yang sangat indah, yang sangat bermutu, agama Islam. Maknanya agama Islam tu jauh duduknya, iaitu dipegang oleh Allah di Lauh Mahfuz perlembagaan ni, iaitu Al-Quran. Ad-dinul qayyim itu nama kepada Al-Quran. Jadi kita hari ini sebenarnya kita hidup atas kitab Al-Quran. Atas kitab Al-Quran. Ad-dinul qayyim, kitab yang kuat, kitab yang bermutu, kitab yang bernilai, Al-Quran. Dia pakai zalika. Ya. Tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'di. Tilka. Kalau perempuan. Tilka. Di mana kita jumpa tilka? Tilka ayatullahi natluha alaihim. Tilka rusulu. Tilka rusulu. Maksudnya demikianlah kitab-kitab yang telah kami muliakan ke atas setengah dari kamu. Man kallamallah, kepada siapa yang Allah Ta'ala telah mempercakapkan kepada dia. Itu dalam surah apa? Surah apa? Tilka rusulu. Jadi tilka ni untuk perempuan satu. Tilka ayatullah, demikianlah ayat-ayat Allah. Ya. Ya, boleh tak? Okey. Tilka. Ini ni tilka. Perempuan. Jadi tilka ni Datin Paduka untuk isyarat bagi perempuan yang jauh. Tilka ya. Tilka. Ya. Perempuan. Sebab ni ar-rusul ni dikata risalat. Risalah. Jamak kepada risalah. Maknanya risalah tu Al-Quran tu satu risalah. Yes, correct. Betul. Jamak. Dia kalau jamak yang tidak ada akal, dia kena pakai satu perempuan. Ya. Macam saya kata qalamun. Kalau kita kata zalika qalamun. Ya. Apa tu? Zalika qalamani. Tapi kalau ramai, kalau banyak, tilka aqlam. Dia jadi perempuan satu. Senang je nak dia orang perempuan. Kena banyak. Kena tiga jadi perempuan. Tapi orang lelaki kalau tiga tu tak lelaki-lelaki. Kalau sama. Yang tak berakal. Yang tak macam Quran dia ada akal tak? Dia risalah kan? Dia ke tilka lah. Perempuan lah. Kalau Nabi-Nabi tu dia ke muzakkar salim. Dia itu dalam Quran. Kalau yang berakal dia pakai jamak muzakkar salim. Kalau yang tak ada akal dia pakai tilka. Ya. Nabi perempuan tak ada.
Perempuan. Betul. Mesti kuat baca. Betul. Okey. Ya. Yeah. Itulah sebab singular. Tapi yang ini singular jadi jamak. Boleh. Ini boleh. Tan Sri, kalau saya kata ni hazihi Junaidah, tilka ya, sebut nama tu, tilka Datin Sri. Tak boleh kata hazihi Datin Sri, tilka Datin. Nampak tak? Kalau satu risalah pun tilka juga. Tilka juga. Kalau jamak Tilka juga. Yes. Tilka juga. Sebab dia jamak yang tidak ada akal. Jamak, dia panggil jamak ulul akil, ataupun dia kata jamak taksir. Okey? Boleh? Tuan-tuan tak faham tanya. Okey? Tapi maknanya tilka untuk Tilka ni untuk perempuan satu dan untuk jamak taksir. Untuk satu boleh? Saya boleh? risalah. Boleh? Tilka risalah. Boleh? Ya? Okey. Kalau risalah ni ada dua, tanika, risalah latani. Kalau banyak kan? Okey. Bila jamak dia sama juga. Kalau banyak ulaika. Nampak tak ulaika? Pernah dengar ulaika? Ulaika ni isim isyarah, ulaika ashabul jannah. Mereka itu semua sahabat neraka. Ulaika ashabul jannah. Tuhan kata mereka itu semua ahli neraka. Jauh ke dekat? Ulaika. Ya? Syurga. Jadi tak apa, kita deri nanti tuan-tuan nampak lah. Deri ya. Dia ada tilka, Ya, tanika kalau dua, tanika, itu ada ulaika. Maknanya kalau untuk satu tilka. Ya. Tapi rusul tu kan banyak. Rusul ni bukan rusul, tapi ini Maknanya risalah dia tilka lah satu. bukan ulaika risalah. Tak boleh. Dia pakai satu sebab dia ni tak ada akal. Jamak taksir. Yang ada akal je. Yang ada akal je. Kalau yang tak ada akal tak boleh. Sebab ini ar-rusulu refer ke risalah. Refer ke messages. Boleh? Jadi yang saya nak beritahu, yang besar-besarnya ini yang saya tanda ni. Ini. Yang lain tu tak apalah. Okey. Kemudian di sini tuan-tuan, yang ketiga ni, kalau ramai dia panggil ulaika juga lelaki. Ulaika aulad. Mereka itu adalah kanak-kanak. Okey, lelaki. Yang dua zanika. Tengok, bila belum bagi dia tanya dah. Zanika Muhammad wa Ali. Mana jauh? Zanika Haji Tan dan Prof Zanika. Betul tak? Betul. Bila jauh sikit. Macam dekat ni, Hazah ni Haji Abdullah dan Haji Suradi. Hazah ni. Ya, yang jauh sikit Zalika. Okey, Zalika. Okey, kita balik kepada lesson kita tuan-tuan. Ini buku Izzat Urza tentang isim isyarah ya. Jadi kita akan pergi lagi satu sebelum kita bersurai. Apa tu? Kita nak kenal apa tu isim isyarah. Lepas ni isim mausul. Jadi dia kata isim isyarah ni dia panggil dalam bahasa Inggeris demonstrative pronouns. Demonstrative ni tu demonstrate. Pronouns ganti nama. Ya? Demonstrative pronoun nama dia isim isyarah. For example, words that are used to point at something are known as demonstrative pronoun. Ya? Itu dia yang digunakan untuk point sesuatu. For example, haza kitab. This is a book. It is a complete sentence. Ya? Jadi kitab
dia panggil musyarun ilaihi. Musyar tu ditunjukkan. Haza isim isyarah. Jadi any isim yang datang selepas isim isyarah, nama dia musyarun ilaihi, ataupun isim yang ditunjuk. Ya, mana isim yang datang selepas huruf jar, nama dia mudhafun ilaih. Ya. Ya. Muka surat 77. Yang ni 77, tapi dalam ni dia lebih sikit. Ya, tuan-tuan. Sikit. Okay. Ini buku ini dia tidak ditulis berasaskan 23 topik, 23 medan saya. Pasal dia ni tulis based on topik saja. Jadi tuan-tuan tulis di sini medan 17. Medan 17. Bila nak baca buku ikut medan. Jadi di sini not according to the medan. This book is written not according to the medan. But when you want to have your study, please do according to the medan. Jadi tulis di sini isim isyarah medan 17. Okey. Kita lihat. Okey. Tengok zalika, ini untuk zalikal kitab, untuk jauh. Okey. In the above example, haza and zalika are asma'ul isyarah, and al-kitab asy-syajarah are called musyaran ilaihi, the objects pointed at. Ya. Jadi ingat, isim yang datang selepas zalika ataupun selepas haza, dia nama musyar, musyarun ilahi, benda yang ditunjuk, pointed. Ya, object pointed. Okey. Nanti balik tuan-tuan bacalah setengah jam pun tak apa. Cukuplah, insya-Allah dapat. Kita tengok dalam Quran. Ini ada, ini kan ada kan? Haza. These are considered to be proper nouns or definite noun. Selepas pada tu mesti proper noun ataupun definite noun. Ya, tengok. Haza, hazani, haulai. Hazaini tu kalau dia mansub, ya, in accusative. Ya. Tak apa, jangan risau tu. Ada hazani, ada hazaini, hazihi, hatani, haula, hataini. Okey, tengok, tak apa. Yes. Look at all the examples. Hazihi ummatukum. Betul? Umat perempuan lelaki. Umat perempuan. Jadi pakai hazi lah. Saya perempuan. This is puasa ni tak apa ingat lelaki perempuan. Bagusnya. Puasa ni tak kenal lelaki perempuan dah. Bagusnya. Itu bukti kan. Bukan main-main itu betul tu, tak ingat. Hazihi, inilah ummatukum. Ummat tu perempuan. Dan jangan lupa ummat tu mudhaf. Kum tu mudhafun ilaih. Kalau kita letak min, hazihi min ummatikum. Jadi ingat mubtada, hazihi tu mubtada. Khabar tu ada jar majrur, ada mudhafun ilaih. Ingat lagi tak yang di atas tadi? Yes. Tapi di sini khabar dia mudhafun ilaih. Hazihi ummatukum. Kalau tak ada kum, hazihi ummatun. Ini umat. Tak tahu umat siapa. Okey. Wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya. Hadza lisanun. And this is a book confirming in Arabic language. Inilah kitab yang sangat betul. Ya, ditulis dalam bahasa Arab. Apa maksud sangat betul? Sebab dia pakai tasydid, musaddiq, daripada saddaqa, tersangat betul. Tersangat betul. Saddaqa, tersangat betul. Tak boleh nilai. Yes. Okey. Kitabun musaddiqun. Okey. Siapa dia pakai naat? Apa dia jadi musaddiqun ni? Dia dah tahu dia pakai naat. Naat ke sifatnya? Tengok dia bicara ni. Tengok musaddiqun ni dia explain furthermore tentang kitab. Kan? Kitab yang sangat benar. Ini sifat. Atau kita kata naat dah. Kan? Naat. Mana ni kitab? Kitab. Okey.
Jadi kita belajar ini tentang mubtada khabar daripada isim isyarah. Okey. Jadi dia akan interrelated. Okey, kita tengok seterusnya. Qala ana Yusuf wa hadza akhi. Hadza laki-laki, akhi pun laki-laki. Telah berkata, saya Yusuf dan ini saudara saya. Okey? Lepas tu kita lihat pula, qalu in hazani lasahirani. They said, these two are surely magicians. In hazani. In hazani. Ini bukan inna. Bukan inna. In hazani. Kalau dia ni dua-dua ni lasahirani, ni tukang sihir. Tak nampak? Tukang tu. Okey. Tak apa. Betul? Hazihillah anna yuhyi hazihillahu ba'da mautiha. Ni complicated. Hazihi ni perempuan. Dia mesti ada refer kepada sebelum tu. Refer kepada sebelum tu, mesti ada perkataan perempuan. Ya. Hazihi, inilah dia. Allah ba'da mautiha. Tak apa. Jangan risau tu. Itu ada dalam nahu. Ya. Okey. Kalau Haza atau Haji ada dengan ayat dia jadi Tak tahu, tak pasti. Kena buka nahu. Kena buka i'rab. Kena buka i'rab. Ya, boleh? Nanti kita buka Saya ada komputer? Tak ada. Kalau kita nak buka ni, nanti terlepas pula. Tak apa. Macam in lah, macam an lah kan. Ada orang tanya saya, an tu kenapa an? An tu ditafsir. Tak apa ya. Nanti kita tengok. Ingatkan tu. Mana ni? Habis dah? Okey. Ni dah isim mausul dah. Okey. Tengok ni. Okey. Yes. Ya, ni zalika ni, ya, zalikal kitab, ya, tilkar rusulu yang tadi Jadi yang penting sekali kita kenal itu isim isyarah. Ini untuk jauh lelaki, ini untuk jauh perempuan. Ya. Ini jauh lelaki. Qala zalika ma kunna nabghi, ya, fazanika ini zanika dua kan? Zanika dua. Dua. Daripada zalika zanika. Ya. Fa tu tambahan haraf. Okey. Fazanika and ulaika. Tak apa, yang penting tadi tuan-tuan faham itu isim isyarah dan lihat selepas tu mesti isim. Ya. Okey. Zalikuma. Dia campur dengan dhamir. Zalikuma mimma 'allamani rabbi. Zalikum. Ya. Zalikum zalikalah campur dengan antum. Zalikum, ya. Zalikum khairul lakum. Ya, zalikum khairul lakum. Ya. Okey. Ini tambahan dia, okey. So sekarang ni kita pergi kepada isim mausul. Sebab dia dua serentak. Okey. Jadi kita akan lihat apa dia selepas isim mausul. Jadi lepas isim isyarah tadi mesti isim. Ya, lepas isim mausul isim dan fi'il. Ya. Isim, fi'il dan dhamir. Isim, fi'il dan dhamir. Okey, tuan-tuan. Kita jangan terang lagi dalam whiteboard, kita tengok ayat Quran. Ya, ayat Quran ya. Kita tukar cara pula. Okey, isim mausul. Isim mausul ni nama dia relative pronouns, iaitu dalam bahasa Inggeris kita boleh kata conjunction tak? Ya, conjunction. Boleh.
Tuan Haji. Conjunction ya. Macam I'm the one who. Ya. Boleh? Lebih kurang Tapi bahasa Arab lain sikit. Bahasa Arab ni dia pakai allazina saja. Relative pronoun dia nama isim mausul. Ya. Relative nouns relate to or depends on the word before or after them. They indicate a particular thing but do not make complete sense. Betul. Huwallazi, dia yang, tak ada makna. Ya. Seperti allazi. Ya, allazi. Allazani, allazina. Ya. Okey. Nanti sebelum kita terangkan, kita tengok contoh-contoh dia. Kalau perempuan allati, kalau ramai allati, kalau lelaki allazi, kalau ramai allazina. Apa makna allazi? Yang. Yang, ya. Okey. Tengok ni. Kita terus pergi pada ayat. Fattaqun nar, maka kamu takutlah api neraka allati. Jadi selepas allati isim, betul tak? Dan sebelum allati isim. Ya? Nar isim, waqud pun isim. Fattaqun nar, maka kamu takutlah api neraka yang kayunya, waqud itu kayunya manusia dan batu. Ya, jadi di sini yang kita nak belajar, kita kena tahu allati itu adalah isim mausul untuk perempuan. Perempuan lagi? Perempuan. Sebab an-nar tu perempuan. An-nar tu dia consider as perempuan. Semua sepepak-sepepak dunia akhirat ni perempuan. Al-jannah, an-nar, okey, langit, matahari semua kan. Jadi tuan, allati ni isim mausul. Isim mausul ya. Jangan kira pasal ini dia terang perkara lain pula, tak apa. Ya, yang apa? Jadi waqud ni dia explain further about an-nar. Jadi takutlah kamu akan api yang macam mana? Yang apinya adalah manusia dan batu. Jadi ingat, yang itu dia explain. Jadi selepas ni explanations about an-nar. Ya. Okey. Ingat, yang pertama kita kena ingat, kita kenal dia isim mausul. Yang kedua, benda-benda lepas tu adalah di-explain sebelum isim. Yang sebelum isim ni api. Ya, sebelum isim mausul ni api. Jadi selepas isim mausul berita tentang api. Itu dia. Dan dia boleh jadi fi'il, boleh jadi isim. Ya. Jadi tuan-tuan tulis dalam tu fi'il atau isim di bawah 17 ya. Fi'il atau isim. Nanti kita tak kenal besok. Okey, nombor 17 tu fi'il atau isim. Untuk isim mausul ya. Tu dia je tu fi'il atau isim. Okey, dan okey. Okey, dan tengok sini. Kita kena lihat kepada kalimah yang paling dekat dengan isim mausul. Okey, walau qatalakumul ladzina kafaru lawallau al-adbar. Walau dan jika ya, jika qatalakum, dia membunuh kamu. Mana yang dekat sekali dengan allazina? Ya, yang sebelum kum. Dan jika tengok, and if those who do not believe fight with you, they would certainly turn their backs. Qatalakum. Jadi allazina, they explain further who is kum. Who is kum. Kum adalah allazina kafaru. Itu dia. Kum ini dhamir muttasil. Allazina kafaru, kafaru fi'il madi, jumlah fi'liyah. Jangan lupa jumlah fi'liyah. Lawan laul adbar also jumlah fi'liyah.
Okey. Jadi sebagai orang yang bakal jadi ahli tafsir, inilah kita kena tahu. Jadi sebelum allazina, dia akan cerita siapa dia allazina. Jadi selepas allazina, dia akan cerita apa dia allazina tu. Siapa dia kum? Kum itu adalah orang-orang yang kafir. Kalau kum ni jamak, allazina pun jamak. Benar, kum ni jamak tak? Allazina jamak tak? Yes. Dia tak boleh kata walau qatalakum allazina. Dia mesti kata allazina. Dia punya law of agreement dia sama. Kafaru ni jamak tak? Yes, sebab allazina jamak. Itu satu cara kita tidak akan lari makna. Kalau dia kata walau qatalakumul lazi, ini bukan untuk kum. Ini allazi untuk yang sebelum tu. Boleh tak? Rasa susah tak kita nak belajar jadi ahli tafsir? Susah Dia garu mata lah. Kalau garu mata ni dia nak dapat betul. Tak apa, insyaAllah. Tafsir kan? Bukan perkara mustahil nanti tengok. Ceramah perdana, tengok banner tu. Pergi-pergi tengok Tafsir Hashim Mi'on. Oh Allah. Tajuk dia Isim Isyarah. Aduh. Tafsir Ustaz Hashim Mi'on dah tak boleh pakai Tafsir Hashim Mi'on. Ustaz ni dia dah profesor. Tengok moderator Puan Sri Nur Aini, ya Allah. Sebab lepas graduate. Tak apa Tan Sri, Puan Sri pergi Mekah, cari buku on isim isyarah saja, you can be a professor in the field. Isim isyarah saja. Ya majrur betul. Betul. Dah bila kita nak jadi pakar dalam satu bidang, isim isyarah, kita kata isim isyarah indi Quran, jar majrur indi Quran. Jadi tuan-tuan boleh tahu jar majrur ada 16, ba berapa ratus kali guna dalam the whole Quran, dan apa gunanya ba digunakan. Maksudnya begitu luasnya ilmu, luas sangat. Okey, kita lihat apa tu, kita lihat surah yang betul. Mana Arab? Tuan Ishak. Al-Arab. Ni dia. Pakar dia Haji Ishak. Mata saya sekarang ni dah tak nampak lagi dah. Ada kata baru ni cucu pakai. Oh. Kata. Okey. Okey, nampak sikit. Okey, dah betul. Okey. Sekarang ni kita concentrate on isim mausul ya. Okey. Alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Tuan-tuan ya. Bila kita melihat isim mausul, kita jangan kira apa tu tanda ayat. Allazina jamak ke tidak? Bila jamak, dia refer kepada siapa allazina? Dia refer kepada yang jamak juga. Jadi al-muttaqin. Allazina ni artinya mereka yang bertakwa ini. Jadi allazina ni dia nak tunjuk orang yang bertakwa ni siapa dia? Tengok, selepas allazina jamak ke tidak? Yu'minun? Ya. Jamak. Jadi kita nak tengok sebelum allazina apa dia dan selepas allazina apa dia. Jadi kita kata isim dan juga fa'il. Dan fa'il tu mesti jamak. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okey, tuan-tuan. Wallazina. Wa ni wa apa? Wa ataf. Jadi wa ataf allazina refer ke mana? Yes, refer ke ni yu'minun ni. Dan orang-orang yang beriman itu betul tak? Orang yang beriman itu dengan apa yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan sebelum engkau, wabil akhirati, dan dengan hari akhirat, hum yuqinun. Ulaika isim apa? Mereka itu ulaika. Jauh ke dekat?
Jauh. Ulaika. Mereka mereka lah yang akan mendapat hidayat Allah. Ulaika. Mereka dekat ke jauh ni? Ingat tak? Dekat ke jauh ulaika? Ya, jauh. Laki perempuan sama tak? Jadi ulaika ni termasuk dalam tu laki dan perempuan. Mereka itulah yang mendapat hidayah min rabbihim, daripada Tuhan mereka. Wa ulaika, dan mereka itu humul muflihun, orang-orang yang berjaya. Okey. Tak, haula saja. Haula tak ada haulaika, tak ada. Haula saja dengan ulaika. Ya, ulaika ni Dr. Ika ni bukan awak. Bukan ke awak tak. Ulaika ni maknanya satu perkataan. Ya? Satu perkataan. Okey. Teman-teman, look at this. Kita akan pergi kepada inna, iaitu inna ni medan yang ke berapa? 4 ke 5. Okey. Ini medan yang kelima. Allazina, sesungguhnya orang-orang yang orang-orang yang kafir. Allazina. Teman-teman, kalau kita belajar tafsir, bila dia mula dengan inna, maka dia tak ada hubungan lagi dengan orang yang sebelum ni. Itu peraturan dia. Sebab inna tu 100%. Di sini dia cerita tentang orang kafir. Ada kena-mena dengan orang Islam. Ini orang beriman kan? Orang beriman ni tempat mereka adalah di syurga dan mereka tu mendapat kejayaan. Innal ladzina, sesungguhnya. Maknanya dia kata when in is used in any ayah means there's no relation between ayah before. Kalau tengok itu ada perbandingan. Ya, perbandingan lah. Bila perbandingan tak ada relation. Mana meaning that this ayah doesn't mean that they explain further about ayat sebelum. Sebab dia pakai inna. Sebab dia pakai inna. Jadi bila kita buka bab inna, siapa yang nak eksplod bab inna, bila ayat mula dengan inna, dia tidak akan menceritakan keseluruhan. Dia lain dah. Innal ladzina kafaru. However, kalau dalam bahasa Inggeris, however. Itulah however. Walau bagaimanapun, dia against the ayat. Orang-orang, tengok, orang-orang yang kafir, di sini bila ada inna, dia tak perlu lagi ada apa sebelum tu. Dia terus ada kafaru. Tak ada lagi dia cerita tentang siapa dia allazina ni. Jadi di sini mereka-mereka ni adalah orang-orang kafir. Okey? Lepas tu tuan-tuan boleh faham kegunaan ni kan? Ya? Okey. Okey. Tak ada Tak, okey. Apa tak? Ada ulaika. Ya, ulaika alladzina sudalla, ulaika. Ada inna tak? Ada inna tak? Bila tak ada, dia explain tentang orang yang syaitan-syaitan ni. Dia explain syaitan ni. Orang-orang yang kafir-kafir ni, orang yang munafik ni, bila dia dengan Nabi Muhammad, dia kata yes, I believe you. Bila jauh sikit dia kata dia beritahu rakan-rakan dia, tidak, aku ni sebenarnya mengajak-ajak mereka. Tapi Nabi kata, Tuhan kata, bukan dia mengajak aku, tapi Allah mengajak mereka. Dan Allah memanjangkan mereka dalam kesesatan. Lepas tu dia kata, ulaika alladzina. Ulaika ni dia explain further siapa dia tentang munafik ini. Betul tak? Kalau ya? Ada inna itu, qulu inna. Itu di belakang. Ini inna di sini, inna di mana? Inna campur dengan nahnu. Ini tak masuk kira. Yang kira ni di sini kalau inna sini. Qalu, orang kafir jawab, inna ma'akum, sesungguhnya kami. Ini di dalam medan inna. Inna ma'akum. Ini lagi medan inna lagi. Innama, saya bersama kamu, jangan risau. Kami sebenarnya mengajak-ngajak mereka. Mengajak Muhammad je. Depan Muhammad kami kata kami beriman, tapi di belakang dia kami bersama kamu. Itu Tuhan kata, ulaika. Mereka itulah allazina. Nampak? Ulaika dengan allazina. Isim isyarah, ya, allazina dengan isim mausuf. Mereka itulah yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Tuhan kata, fama rabihat tijaratum, untung betul lah perniagaan mereka, dan mereka itu tidak mendapat hidayah. Okey? Sekarang ni kita pergi pada note kita. Jadi tuan-tuan tengok dah, selepas isim mausuf,
perkataan apa. Sebelum dia, perkataan apa. Ya, jadi ya, kita lihat sekarang ni dalam isim mausul ya. Isim mausul nama dia apa dia? Nama isim mausul dia? Relative pronouns ya. Okey. Pukul sebelah lah. Ya. Nak mesyuarat. Okey, tak apalah, kita berhenti sekarang ni. Nak mesyuarat kan. Okey, kita ambil masa 2 minit lagi. Isim mausul ni. Okey, isim mausul ni. Isim mausul ni iaitu allazi ya. Allazi ni yang cuma kita nak tahu apa dia perkataan sebelum ni dan selepas tu. Sekarang ni ini tak perlu risau. Ini tak perlu risau. Yang perlu risau kita kenal tak allazi ni. Kalau kenal allazi, kita mesti ingat isim sebelum tu mesti suit dengan dia. Dan fi'il selepas tu pun mesti suit. Kalau ini laki-laki satu, ini juga mesti laki-laki satu. Itu saja. Yang kita nak kenal ini. Yang menjadikan hukum ini. Besok kalau kita belajar rim 3 besok, hukum ni, hukum duduk di sini selepas. Sebab hukum pada fi'il. Okey. Ini kalau muzakkar. Ya. Kalau muannas dia panggil allati, sama juga. Apa dia perkataan ni dan apa dia perkataan ni. Hukumnya duduk di sini. Jadi ini nama dia isim mausul. Allazi, allati. Kalau perempuan, allati. Kalau musanna, allazani. Di sini pun mesti dua, mesti sud dua. Ya, dan di sini pun mesti sud dua. Saya rasa ini mudah sungguh, ya. Kalau perempuan, allatani. Di sini pun mesti sud, di sini pun mesti sud, ya, sama. Dan kalau sekiranya jamak, allazina. Sini pun mesti sama. Ya, mesti sud, sama. Kalau ini ramai laki-laki, sini pun sama. Dan kalau ini mesti ramai, ini pun mesti sama, mesti sud. Jadi yang hukumnya duduk pada sini. Tidak pada sini, pada sini. Because inilah dia keindahan ayat Quran. Allah Ta'ala cerita satu benda, dia cerita pula perangai benda tu macam mana. Ya, kalau cerita tentang neraka, tentang syurga, bagaimana rupa syurga? Ya, al-jannah allati, kata dalamnya ya nikmat, penuh dengan nikmat. Ya, yang manusia tidak tengok dengan mata, tak boleh tengok dengan telinga, tak boleh fikir. Ya. Kalau untuk perempuan ramai, dipanggil allati. Dan sini pun mesti ramai, dan hukumnya duduk pada sini. Okey. Tuan-tuan buka Quran, dia tidak akan lari dari karakter ni. Ya, buka saja Quran, tak akan lari dari karakter ni. InsyaAllah kita boleh, tuan-tuan balik buka Quran, tengok jadual ni, mana dia lelaki, mana perempuan, dan mana dia 1, 2 dan 3, mana dia perempuan 1, 2 dan 3. Okey. Okey, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna laka zakkani laka syakkani laka rabbani laka syawani laka matin laka ilaika wa ana wa ilaika al-masir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal taubatana wa taqabbal a'malana wa taqabbal arhamana wa alsinatina ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Asaynaka ya Allah wa ata'naka ya Allah syukrunaka ya Allah fa inna ilaika qabaltana ya Allah. Rabbun karim, Rabbun syakur, Rabbun ghafur. Rabbi ma ahlamak, Rabbi ma arhamak, Rabbi ma arhamak, Rabbi ma arhamak. Irhamna ya Allah, irhamna ya Allah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana. Kita rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa liman syaikina wa liman rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allah fahab li taubata wa ufir dhunubi fa inna
إنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر